Okey, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, kita start dulu. Kak Liza, kita muka surat berapa sambung itu 32. 32 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih. Waman ta'akhkhara fala isma alaih. Liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa minan nasi man yu'jibuka Ain tu qawlu. dengar sikit Kak Liza. Ain ya. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Fa jaga jangan liyuf sida fiha. Liyuf. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Jangan nasol. Wa Nasl. yuhlikal harsa wan nasl. Pastikan sin tu mati. Wa yuhlikal harsa wan nasl. Okay. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqilla akhazat Kat situ ada ha, ada hamzah. Wa idza qila lahu taqillaha wa idza qila lahu taqilla wa idza qila lahu taqilla boleh dia tak boleh dulu, dia ha dulu. Taqillaha. Kalimah Allah taqillaha akhazat hul izzatu datu bil izm bil izm sa bil izm okay. Boleh Fahasbuhu jahannam. Dengung sikit lagi non sabdu wajib al-gunnah. Fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu btigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Hati pada hamzah, jangan ra'u, nanti dia jadi ain. Ra'u. Wallahu ra'ufum bil ibad. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis silmi kafah. Pastikan melekat betul dekat fa ni sebab dia ada sabdu. Ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis silmi kafah.
Boleh. Wala tattabi'u khutuwatis syai. Khaw kuat sikit. Khaw tu Khaf, lah. Khaw. khaf, khaf. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa in dalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allah azizun hakim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah Ain tu jangan lalu je. Tahan sekejap. Illa an ya'tiya. illa an ya'tiyahumullahu fi zulalim minal ghamam. Fi zulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Okey Kak Ita kan? Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ini terus saja. Oh salah. Sambung ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في زلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Okey, terima kasih Kak Ita. Sama-sama. Alright. Okey, Ain, sambung Ain. Okay.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون Tekan sikit ha. Ilaihi tuhsyarun. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله Jangan yu'jibuka kau. Yu'jibuka qaw. Kako. kako Qaf tu kena tebal. Ko. Baru masuk waw. Qaw. Qaw. قو ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم Bunyikan ni. بالإثم Betul. فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا Jangan lambat. Masuk terus. Amanu dakhulu. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم Jangan kurang dulu. Ya. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقضي الأمر والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور pendek. Wa ilallahi turja'ul umur.
Wa ilallahi turja'ul umur. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, Fiza kan? Fiza. Ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات Ayyamin ma'dudat. أيام معدودات فمن تعجل Faman, senyum sikit masa menyebut nun dengan ta tu. Jangan famau, jangan dengung ke depan. Faman, sebab dia ta tu nipis. Okey. فمن Dia jadi تعجل famau kan? Faman, faman. Oh. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه Ya. ومن Waman, nipis. ومن Ta'akhkhara, ta'akhkhara. Kha tebal. تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. Saya boleh sambung? Boleh. Terus wa yushhidullah. ويشهد الله على ما في القلب Tak ada fil. Tak ada fil. Fi saja. ويشهد الله على ما في قلبه وهو على Wahwa jangan wahwa alad jadi ain. Wahwa aladul khisam. وهو على Tak boleh وهو ألد الخصام. Okay. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها Fiha ada ya. ليفسد فيها Balik balik ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل Ratbal sikit. Wa yuhlikal harsa wan nasl. ويهلك الحرث والنسل والنسل. Dia tak boleh panjang sebab sin dengan lam tu tidak ada. Nun dengan sin tidak ada mat. Dia tak boleh nasl. Kalau ada nun alif sin baru boleh panjang. Nasl. Okey, saya try sekali sekejap Ustazah. Okey. ويهلك الحرث والنسل. Jangan nasla. Nasla tu dihidup balik lam tu. Wan nasl. والنسل. Tu sahaja. Oh, okey. Kena praktis lagi ni. Wallahu la yuhibbul fasad. Ya. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul izzatu bil ism. Okey, cantik. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Yeah. ومن الناس من يشري ومن الناس من يشري ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله
Mardatillah. Kalimah Allah tak ada yang Allah pendek. pendek. Kalimah Allah paling pendek pun 2. Paling panjang apa paling panjang? Taklah saja je. Habiskan dulu. Mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa'in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Lama. Boleh? Boleh. Ambil balik illa ayya. Ay tu tambah sikit dulu tak cukup. Okey. Illa ayyatiyahumullahu fi Zulalim. Illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Wa qudiyal amr. Terus je masuk roh. Cepat. Wa qudiyal amr. Okay. Wa ilallahi turja'ul umur. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Liza. Terima kasih. Okay, Ili next. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو boleh terusnya Ustazah? Boleh. وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. Betul? Boleh. Janji dia ada bunyi lam mati. Jangan nasl je. Wan nasl. Betul. والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا Amanu dakhulu. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kejap Ili. Dekat lakum tu jangan tebal. Jangan lakum. Innahu lakum. Kum. إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام. Terus ke? Ambil fi zulalim lagi cantik lah maksud dia. في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Ili. Okey, sekejap ada Hajar Nuraini tadi. Hajar Nuraini kena unmute. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi. Wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi. Liman ittaqaa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwal yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqillaha akhazatuhul iz. Tak tepat sebutan Okay. Wa idza qila lahu taqillaha akhazatuhul izzatu bil itsm. Fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Wa minan nasi man
يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Terima kasih Ustazah. Okey, sekejap Okey, Ima Ima ada kat situ? Okey. Alright. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه Hujung lidah mesti keluarkan, nanti dia jadi sin. فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله. Quran Ima ada qaf lam ya tak? Qaf lam ya. Tanda dekat liman ittaqwa. Ada. Berhenti sudah. Itu lebih elok berhenti. Ada. Lebih afdal berhenti. Liman ittaqwa. Setengah nak bunyi. Yang masuk hidung liman ittaqwa. Liman ittaqwa. Boleh? Boleh. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul hisam. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. Dekat nun sabdu tu dengung tu cukupkan 2 harakat. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. Wayuh tu ke? Betul. Boleh? وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ. Bunyikan sofir. Boleh? Lagi sekali. وَالنَّسْلِ. Jangan bunyi sa. Bukan sa. Lidah tak payah keluar. Sin tu dia kena ada sifat sofir ataupun berdesir. Tu. وَالنَّسْلِ. Tak bunyi sofir lah. وَالنَّسْلِ. Itu baru sofir. Tapi mesti dengung nun tu mesti cukup 2 harakat. وَالنَّسْلِ. Okey, boleh. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha Kat situ kalimah Allah tu tak boleh tebal sebab sebelum ni baris bawah.
Lahuttakillah. Okay. Hmm. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم Kat situ pun sa hujung lidah juga. Bil ism. Boleh. فحسبه جهنم ولبئس المهاد Yeah. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ka tu pastikan 6 dulu. Kaffah. Boleh habis situ tak? Boleh. في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلتم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Yang tu zai sama macam sin, dia ada sofir. So dia tak boleh baca azizun hakim. In annallaha azizun hakim. Fa'lamu. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. Fi zulalim, rapat bibir terus masuk ni. في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Okey, sadaqallahul azim. Allahul azim. Terima kasih Ma. Terima kasih Zula. Sama. Okey Liana Assalamualaikum. Dengar dah? Okey, dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. Ra tebal sikit. Wa yuhlikal harsa wan nasl. ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له
اتق الله أخذت وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم Sa tu dah betul mim. Buat Bil- kuatkan sikit bunyi mim. Bil- Bil ism. بالإثم بالإثم Tapi sa jangan Bil- bunyi sofir nanti jadi sin. Oh, Bil بالإثم ism. بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا bersaksilah Boleh? Kalau berhenti situ ambil balik fa'lamu. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال Zulalim pendek. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر. Betul. Amr. Sini ra sikit. وإلى الله ترجع الأمور. Okey. Sadaqallahul azim. Ya, Terima kasih Lena. ya. Okey. Ke surat 33. Allah tak nampak. Saya record terus ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة
Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyin مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. Okey, sekejap sebelum kita masuk buku tajwid, muka surat 32 tadi yang semua baca tu kan. Adalah beberapa tempat yang saya nak kena highlight ni. Kebanyakan ni yang saya nak sentuh ni hukum ra. Ra ni kita tak masuk lagi dalam pembelajaran tajwid sebenarnya yang khusus lah. Cuma kita sentuh ra tu makhraj dia dengan sifat sahaja kan. Tapi ketebalan dia tu macam mana cara nak menebalkan tu tak masuk lagi. So nanti dalam buku tajwid yang kita akan belajar sekarang ni, buku pink tu dia ada detail dia. Cumanya tadi kebanyakan ni yang baca pada ra yang mati, selepas tu pun ada huruf mati macam ni lah kan. Ni. Yang selepasnya huruf mati pula. Itu kalau di hujung ni kat tengah ni. Wa yuhlikal haurusa ni. Ra mati sebelumnya baris atasnya tebal. Kena tebal lah. Tak boleh baca wa yuhlikal har.
Kalau har tu dah kategori nipis. Dia kategori tebal. Haru. Haru. Kalau masih ingat lagi lah kan. Kira ulang kaji jugalah sikit berkaitan dengan ayat dengan penerangan hukum ra. Buka sekejap buku coklat tu, buku tahsin coklat tu. Tengok pada bahagian ra, muka surat 95. Kak Riza ada buku okey, kita tunggu sekejap. Okey, muka surat 95 tu kita tengok pada gambar rajah je kita tahu dah macam mana bunyi dia tu membezakan antara tebal dengan nipis. Kalau tafkhim, hujung lidah tu memang kalau kita tengok kedua-duanya tu, tafkhim dengan tarkik tu hujung lidah dia sama kedudukan dia kan. Dia naik dekat arrow biru naikkan ke lelangit depan yang hijau tu kan. Tu lelangit depan, lelangit keras dipanggil. Tapi kalau perasan, cuba kita tengok bentuk pangkal lidah yang belakang. Yang tafkhim tu dia ternaik sikit ke belakang tu, buncit sikit, nampak tak? Tapi yang tarkik tu dia mendatar ke bawah sikit yang menyebabkan dia jadi nipis. Tapi kalau yang ra tadi ni wayuhlikal haru. Sebenarnya kedudukan pangkal lidah kita macam ni lah. Maknanya dia buncit sikit belakang tu. Macam mana saya nak sebut istilah apa? Buncit sikit. Tapi nampak tak dia punya beza? Pangkal lidah yang nipis dengan ra tebal. Ada beza kan? Muka surat 95 jadi tu kena pastikan lah. Kalau kita rasa macam mana nak tebal, kita tak tahu macam mana berapa persen nak tebal tu kan. Betul ke tak tebal kita baca. Pastikan lidah kita tu kita rasa macam tu. Tu satu. Lepas tu cuba tengok satu lagi yang kat bawah ni tadi. Pada hujung ni. Banyak ni kan. Ada dua tempat yang saya nak sentuh. Satu wa qudiyal amru dengan turja'ul umur. Tiga ni semua tebal. Tiga-tiga tu tebal. Baca tu bawah sekali 210. Wal malaikatu wa qudiyal amr. Angkat pangkal lidah tu, bulatkan sikit supaya dia tebal. Kalau kita baca wa qudiyal amr. Amr maknanya dia nipis, bunyi tu nipis dan lidah kita yang bergerak dan berfungsi hanya hujung je. Belakang tu kita biar kat bawah. Kalau tak percaya buatlah. Wa qudiyal amr. Dia fokus hujung lidah je, belakang dia tak buat kerja. Jadi bila kita angkat sikit lidah yang belakang tu, dia akan tebal. Wa qudiyal amr. Amr, dijongkit sikit belakang. Amr, tu dia ke bawah. Amr, tebal. Amr, nipis. Nampak beza tak? Kita nampak beza satu dari sudut pendengaran kita nampak beza. Dan lidah kita sendiri kita dapat rasa. Kan? Sebut amr, lepas tu amr. Lain kedudukan dia. Lidah kita yang belakang tu. Tak sama. Wa ilallahi tur. Kan lain kan? Umur. Tebal. Umur. Nipis. Tu. Okey. Tapi macam pada contoh wa ilallahi turja'uni, tur ni kita nak tebalkan ra, berhati-hati juga pada ta ni. Sebab ta ni baris depan. Nanti takut jadi ta. Kita tadi niat asal tu nak menebalkan ra kan. Wa ilallahi tur. Tertebal jadi ta. Wa ilallahi tur. Dah jadi tebal dua. Dah terasing, dah tertukar pula huruf. Jadi lagi kes berat lah. Okey. Yang saya boleh highlightkan lah untuk bacaan hari ni. Yang lain tadi semua okey insyaAllah. Maaf Zah. Ya. Tapi gegaran dia tu tetap gegaran sama. Cuma gegaran tu maksudnya sifat dia kan. Sifat takrir pada ra ni baris ke, dia mati ke, dia sabdu ke, semua sama. Okey. Dia punya sifat. Cuma tebal nipis dia. Okey. Maknanya tadi kedudukan lidah yang belakang tu sama ada dia melengkung ke atas sikit atau mendatar tu, dia berkait dengan dia punya tebal dan nipis. Okey. Okey. Terima kasih Zah. Okey, sama. Okey, habis untuk ni. Ayat yang saya baca muka surat 33 tadi panjang-panjang tak? Kalau itu sebagai panduan lah, macam biasalah saya cakap, saya bagi tu sebagai panduan. Kalau boleh ikut yang tu, ikutlah yang itu.
Kalau tak boleh, cubalah mana yang boleh kan. Nanti saya akan semak lah. Sebab tu saya suka saya baca untuk kita tengok pada waqaf ibtidak. Sebab kadang-kadang waqaf ibtidak dalam Quran ni panjang-panjang juga. Ada juga yang tak mampu kan. Okay, baik. Stop. Okay. Kita tengok buku tajwid pink tu Saya tu sampai mana dah? Tajuk apa yang saya tak ingat. Awal-awal lagi. Rasanya kita dah sampai pelajaran 2 hari tu kan? Habis dah. Yelah, dah habis Masuk. rukun-rukun bacaan Al-Quran. Sah sanad, lepas tu bertepatan dengan resam ataupun tulisan resam Usmani dengan satu wajah bahasa Arab tu kan? Ya betul. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita masuk pelajaran yang ketiga. Macam mana cara kita nak baca Al-Quran tu. Kita nak sesuaikan diri kita dengan yang mana. Okey, baik. Muka surat 9 kan? Sama tak dengan buku saya? Sama Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok martabat dan cara mengambil bacaan Al-Quran. Yang pertama, kat situ ditulis ulama tajwid mengatakan bahawa ada 4 tingkatan bacaan Al-Quran, iaitu yang pertama tartil, tahqiq, hadar dan tadwir. Nak mengingat 4 kalimah ni pun sebenarnya agak sukar juga sebab benda tu benda asing bagi kita kan. Sebab bahasa Arab. Tapi kita tengoklah setiap kalimah tu dia ada maksud dia. Kita tengok yang pertama, pecahan yang pertama tartil. Ini adalah bacaan yang paling bagus lah. Yang paling baik lah antara 4 ni, iaitu bacaan dia perlahan-lahan. Tidaklah kelam kabut, taklah laju kan. Dia tersusun lah maknanya bacaan dia. Bila dah baca dengan perlahan tu kita akan dapat satu ketenangan. Sebab kita nak menjaga segala hukum yang kita dah pernah belajar sebelum ni kan. Jadi dikata kat situ iaitu bacaan yang perlahan-lahan, tenang ketika melafazkan huruf daripada makhraj dan memberikan hak dan mustahaknya. Ingat hak dan mustahak tu apa? Hak tu apa? Sifat huruf. Mustahaknya hukum-hukum yang datang apabila dah jadi satu ayat kan. Serta tadabbur akan maknanya. Ini adalah martabat yang paling baik. Bukan sekadar kita memahami ayat saja. Bukan sekadar kita terjemah ataupun tafsir saja, kita boleh tadabbur. Itu adalah bacaan yang paling baguslah antara 4 ni. Sebab tu dia letak di tingkatan yang pertama. Martabat yang pertama. Kemudian yang kedua, tahqiq. Okey, yang dimaksudkan dengan tahqiq, dia kata bacaan tu seperti bacaan tartil juga. Tapi dia lebih lambat sikit. Dan slow lagi daripada tartil. Ini orang baru nak belajar. Ini namanya tahqiq. Kalau macam mana nak contohkan dia? Macam yang saya baca ni, lalu saya ambil tadwir yang saya baca ni. Dia tak laju sangat, dia tak terlalu lambat sangat. Saya ambil tengah-tengah tu tadwir yang saya baca. Tapi kalau macam ada saya buat perkongsian yang dekat Masjid Bukit Jelutong tu kan, kalau siapa ada tengok contoh, yang itu saya kena baca dengan tahqiq. Itu memang saya diminta untuk baca dengan tahqiq untuk bagi contoh pada penonton supaya mungkin ada di kalangan orang yang baru nak belajar, baru nak kenal huruf, baru nak tahu makhraj kat mana sifat kan. Itu sesuai untuk ambil tahqiq. Okey, itu tahqiq maknanya slow lagi. Nak tahu Ustaz, contoh tahqiq tu dia slow macam mana? Slow sangat ke macam mana? Ustaz boleh baca sikit tengok macam mana slow dia. Satu contoh Boleh tak nak tahu juga macam mana lah slow dia? Boleh. Saya contohkan macam saya cakap tadi, saya baca tadwir kan. Pada Ain saya baca tadwir tu laju sangat tak? Okey. Perlahan sangat tak? Tak juga kan? Okey, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satu. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Itu tahqiq. Contoh tahqiq. Oh, disebut satu-satu lah Ustazah. Satu-satu. Betul. Baru belajar. Kalau yang dah lama maknanya belajar tapi maksud saya baru belajar tu bukanlah dia merangkak. Dia dah selesai dah belajar ilmu tajwid dan dia baca tu perlahan-lahan untuk menjaga segala hukum. Tu tahqiq nama dia. betul, kalau dia dah belajar lama dia boleh mengaji tapi dia nak buat tahqiq pun boleh lah. Ke apa? Boleh, tak ada masalah. Oh, Mungkin sebab dia nak menjaga beberapa apa yang saya sebut tadi lah. Contoh macam sifat dia. Kadang-kadang ada setengah orang ni dia baca, dia dah lancar tapi dia nak slow juga sebab dia takut salah. Contoh. Tak apa, tak ada masalah. okay. Terima kasih Ustazah. Maknanya kita boleh kategorikan diri kita ni sesuai yang mana. Ima terkeluar Cuba wasan. Line dia tak okey kot. Tak ada pula dia cakap apa-apa. Alright. Okay, baik. Diteruskan. Yang mana tadi? Ketiga Okey, yang ketiga hadar, iaitu bacaan yang cepat serta menjaga hukum-hukum tajwid dan kebiasaannya diamalkan oleh orang yang telah menghafal Al-Quran. Ini bagi hafiz-hafizah. Kalau kita tengok anak-anak hafiz kan, kalau baca tu laju kan, itu namanya hadar. Tapi yang mana dikatakan hadar itu bacaan cepat serta menjaga hukum hakam tajwid. Ni nak ingatkan jugalah kan, kadang-kadang kebanyakannya lah yang saya tengok sekarang budak-budak tahfiz ni dia menghafal Quran, hafal dah tapi kurang menjaga, bukan tak jagalah, kurang menjaga bab hukum. Langgar je dengung-dengung hukum tajwid panjang pendek tu. Tu tak boleh lah. Kita tidak sekalikan memelihara ayat tu kan, kita hafal semata-mata. Ada juga pengalaman saya bertanya sebab saya pernah juga ada jadi pentasmik untuk murid-murid hafazan kan. Saya tanya, kenapa baca dia lancar, hafal dah, tapi kenapa tak jaga hukum? Saya cakap macam tu kan. Jawapan dia, kalau dengung sangat, kalau saya lambat sikit saya akan lupa. Alasan dia, jawapan dia macam tu kan. Tapi salah lah sebenarnya. Maknanya kalau kita nak betul-betul menguasai hafalan tu, start daripada mula kita hafal tu, kita dah hafal dengan tajwid. Jadi bila kita dah start hafal main hafal, janji hafal tapi tak ada tajwid, nanti dia akan jadi begitulah terus, tanpa hukum dengung, tak ada, semua tak ada, tinggal semua. Tapi dia boleh hafal. Tapi tak berapa kemas lah jadinya kan, dia meninggalkan hukum-hukum. Itu tak boleh. Itu tidak dikategorikan hadar. Hadar ni adalah bacaan dia cepat tapi dia sentiasa menjaga segala hukum. Okey, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tadwir. Tadwir iaitu martabat pertengahan antara bacaan tartil dengan hadar. Tadi tartil tu bacaan yang perlahan, hadar tu bacaan yang laju lah, cepat untuk hafiz-hafizah. Tapi tadwir ni tengah-tengah. Contoh macam yang saya selalu bacakan untuk rujukan tu, itu adalah bacaan tadwir. Tidak cepat sangat dan tidak terlalu lambat. Sedang-sedang. Okey, itu empat tingkatan. Jadi kita pilihlah antara empat tu mana yang sesuai untuk kita dan rasa kita selesa. Kita boleh pilih. Okey, baik. Seterusnya yang kedua, ulama tajwid mengatakan bahawa ada dua cara mengambil bacaan daripada seorang guru. Yang pertama dikata pelajar mengambil dengan mendengar bacaan daripada guru. Dia dengar guru dia baca. Ini adalah dikata inilah cara yang diamalkan oleh golongan mutaqaddimin. Mutaqaddimin ni golongan yang dulu. Golongan yang lama-lama. Maknanya guru baca, lepas tu nanti baru dia akan baca. Dia dengar je dulu guru dia baca. Okay. Kemudian yang kedua, dikata guru mendengar sahaja bacaan pelajar dan membetulkan kesalahan. Kalau ikutkan dikata kat sini, inilah cara yang diamalkan oleh golongan mutaakhirin. Mutaakhirin tu golongan bila? Golongan sekarang. Di akhir ni, akhir-akhir ni. Tu mutaakhirin. Jadi, kalau kita perhatikan sekarang pun kebanyakan macam tu kan. Kita baca guru semak aje. Sebab tu saya suka konsep buat kelas, saya akan baca juga macam mana pun. Saya akan baca dan saya nak anak murid saya dengar juga. Dan kalau kita ada salah baca, dia tegur lah. Maknanya kita sama-sama. Sebab dia kata di sini, adapun yang terbaik iaitu menggabungkan kedua-duanya dalam satu masa. Bila menggabungkan kedua-duanya dalam satu masa, maka dia akan jadi talaqi dan musyafahah. Itu baru sampai maksud talaqi musyafahah.
talaki itu maksudnya laqiya, berjumpa. Dia bertemu. Ni kita pandang muka guru kita, guru kita pandang muka kita. Kan? Contoh macam sekarang lah. Cuma sekarang ni bezanya online. Lepas tu musyafahah tu apa? Musyafah tu dia ambil daripada perkataan syafah ataupun syafatun, bibir. Kita pandang bibir guru kita untuk tengok dia baca. Dan telinga kita mendengar lah. Dan bila guru dah baca, murid baca, guru pun tengok murid tu baca. Itu baru musyafahah. Itu namanya talaki musyafahah. Kan? Pernah dengar kan? Saya rasa mesti you all pernah dengar sebelum ni apalah talaki musyafahah, talaki musyafahah. Itulah dia. Jadi kalau boleh kita ambil kedua-dua ni. Kita gabungkan. Biar dengar guru baca dulu, lepas tu barulah kita baca dan guru semak balik. Itu yang terbaik. Kalau macam kita contohlah nak hantar anak-anak kita belajar dengan guru, kita minta, kita request kat guru tu. Boleh tak kalau saya minta ustaz ataupun ustazah untuk menyemak anak saya baca, bukanlah kita kata kita demand, tidak. Kalau boleh kita nak yang terbaik kan. Cakap biar ustazah baca dulu, lepas tu baru anak saya akan baca. Maknanya dia nak, kalau boleh nak anak kita dengar dulu macam mana contoh bacaan tu. Tapi berbezalah sekarang ni kebanyakan sebab pengalaman saya mengajar dulu kat sekolah. Aku macam tu juga. Nak cepat kan. Murid ni nak mengaji dengan cikgu ramai. Waktu rehat 20 minit contoh. Dia datang kat cikgu, dia buka Quran muka surat berapa, dia baca je, cikgu dengar je. Dia tidak salah, dia tidak menyalahi pun. Tapi adalah yang terbaik tadi disebutkan menggabungkan kedua-duanya. Okey, boleh? Alright. Habis untuk pelajaran yang ketiga. Ada soalan? Bahagian martabat ni. Tak ada ya? Jelas Okey, baik. Seterusnya kita masuk pada pelajaran yang keempat, iaitu kesalahan dalam membaca Al-Quran. Sekejap Okey. Kita tengok kesalahan dalam membaca Al-Quran ini ada berapa jenis yang kita nak kena tahu. Ini penting ni. Dia kata kat sini terdapat 2 jenis kesalahan yang berlaku ketika membaca Al-Quran. Huraiannya seperti berikut. Kita tengok yang pertama, lahnun jali. Apa maksud lahnun jali? Iaitu kesalahan yang nyata. Kesalahan yang ketara ni. Okey. Yang ketara ni maknanya orang yang tak berapa arif tentang bacaan Al-Quran pun dia nampak orang tu baca salah. Itu lahnun jali. Jadi lahnun jali ini terjadi dalam beberapa keadaan. Okey, yang pertama dia kata tertukar huruf. Contoh dia, mengubah makna Al-Quran. Sampai tertukar sampai mengubah makna. Dia kata kat sini Ar-Rahim menjadi Ar-Rahim. Dah tak sampailah maksud kasih sayang tu. Maha pengasih dan maha penyayang kan. Tiba-tiba jadi Ar-Rahim. Salah. Walaupun kita nampak benda tu sikit je. Kan? Sikit je. Rupanya sampai tertukar maksud. Itu bahaya. Kemudian tertukar huruf yang mana dia tidak mengubah makna Al-Quran. Dia tak ubah makna tapi dia tetap juga kesalahan jali sebab dia tertukar dari sudut makhraj dan sifat dia. Jauhlah begini. Contoh macam sirata, kan? Dia jadi sirata si. Si jadi sin. Walaupun pada bacaan imam lain ada juga yang menyebut si. Tapi pada imam kita Hafs an Asim ni memang sad. Jadi itu juga dikategorikan sebagai kesalahan yang jali ataupun kesalahan yang nyata juga. Baik. Dan yang ketiga, tertukar baris. Walaupun huruf tu disebut betul hurufnya, tapi dikata tertukar baris yang mengubah makna Al-Quran seperti menukar baris atas, fathah tu atas kepada baris dhammah, baris hadapan. Iaitu pada kalimat an'amta. An'amta ni apa maksud dia? Siratal ladzina an'amta. Engkau beri nikmat, betul tak? Tapi bila kita baca tersalah baris, an'amtu waliya'udzubillah, kalau kita tersasar ataupun tersilap tak apa. Kita mohon istighfar lah, mohon keampunan sebab kita tak sengaja. Tapi kalau sengaja tu berdosa lah kita. An'amtu tu maksudnya aku yang beri nikmat, kita bagi nikmat dekat orang. Macam mana? Kan jauh sangat tu perginya. Sedangkan ayat tu menunjukkan dia kata Allah yang beri nikmat pada kita. Itu baru satu je kalimah an'amta jadi an'amtu. Banyak lagi kalimah-kalimah lain dalam Quran yang kita kena jaga juga. Okey, itu adalah lahnun jali. Baik. Okey, kat bawah ni dia tulis sikit. Dinamakan lahnun jali kerana apa? Kesalahan ini dapat diketahui oleh kebanyakan orang
sama ada qari atau tidak. Ini yang saya sebut tadi. Qari ni maksudnya kat sini orang yang ahli Al-Quran lah. Maknanya kalau lahnun jali ni kita baca tiba-tiba banyak salah, bukannya qari sahaja yang boleh tahu kita baca salah. Orang-orang yang bukan ahli, maksudnya dia bukannya belajar bidang Quran pun dia boleh tahu orang tu baca salah. Itu namanya lahnun jali. Okey, baik. Okey, kat sini dia highlightkan hukumnya haram lagi berdosa. Betul Okey, dia sebenarnya saya nak syarahkan sikitlah berkenaan hukum haram lagi berdosa ni. Ada sesetengah ulama qura mengatakan dia tidaklah haram lagi berdosa kalau kita tak sengaja dan dalam proses kita belajar. Tapi jangan kita sengajalah. Kalau sengaja memang inilah hukum dia. Ini yang tak boleh. Sebab tu kita ni dituntut untuk belajar Al-Quran. Okey, baik. Itu untuk yang pertama, kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita tengok lahnun khafi. Okey, yang kedua lahnun khafi iaitu kesalahan yang tersembunyi. Okey, macam mana yang dimaksudkan dengan kesalahan tersembunyi? Dia kata lahnun khafi terjadi seperti meninggalkan ikhfa, idgham, iqlab, izhar, gunnah, tafkhim, tarkib dan sebagainya. Istilah-istilah ni dalam hukum tajwid yang akan kita belajar dalam buku P ni semua nanti. Kebanyakannya lah. Jadi bila kata ni kesalahan tersembunyi ataupun kesalahan khafi kan. Dan dia tulis kat situ lagi, kesalahan jenis ini tidak akan mengubah makna Al-Quran. Satu. Kemudian dikata dinamakan lahnun khafi kerana kesalahan ini hanya diketahui oleh mereka yang mahir ataupun ahli lah. Hukumnya makruh yang dicela dan ada juga yang mengatakan haram. Tapi yang haram ni terlalu sedikit lah. Jadi bila kita dah tahu lahnun khafi ni kesalahan yang tersembunyi ataupun kesalahan kecil, janganlah kita rasa macam ringan-ringankan aja lah, tak dengung tak apa, tak cukup 2 harakat tak apa, panjang tak cukup 4 tak apa. Sebabnya ini pun dikategorikan makruh yang dicela. Maknanya Allah tak suka. Kita belajar baca Quran, kita dah tahu dah hukum-hukum dia, tapi kita tinggalkan juga. Maknanya Allah tak suka. Kalau boleh kita buatlah yang Allah suka kan. Jadi kalau boleh jangan tinggalkanlah lahnun khafi ni pun kena jaga juga. Tak boleh kita fokus hanya pada lahnun jali. Kebanyakan untuk lahnun jali ni kita dah belajar dalam buku coklat, iaitu makhraj dan sifat huruf. Tapi pada lahnun khafi kita akan masuk pada hukum-hukum seterusnya lah. Contoh nun mati nanti, hukum mim mati dan sebagainya. Okey, baik. Habis untuk pembelajaran yang keempat. Jelas juga yang ni? Ada nak tanya apa-apa? Ustaz. Ya. Maknanya makhraj dan sifat huruf tu lagi berat daripada hukum lah. Betul. Sebab tu kita kena belajar makhraj dengan sifat dulu. Lepas tu baru kita masuk hukum-hukum. Okey. Maknanya yang macam Kak Ita tanya ni tadi, dia melibatkan pada pertukaran huruf kha jadi ha kan, hamzah dengan ain, khalaqa jadi halaqa. Itu Kan? lagi berat Itu lah. macam betul. Kadang kan kita cakap khalaqal ard, Allah menjadikan bumi kan. Tapi kalau kita baca halaqal ard, halaqa tu dia dah memberi maksud mencukur. Kan jauh beza tu kan. Sebab kadang kita baca ni main baca je dan kita tak berapa nak arif tentang maksud. Bila kita dah tahu, kita pun memang tak arif dari sudut makna tu, jadi kita perlu berhati-hati sajalah baca Al-Quran ni. Kita tahu dekat situ dia banyak dan dia mudah untuk bagi kita buat kesilapan. Kan? Jadi kalau Zal check murid tu, Zal lebih teliti pada sebutan makhraj dan sifat huruf dulu. Betul. Okay. Ada juga setengah student saya bila saya menyemak bacaan, lepas tu dia PM saya personal, contohlah kan, Ustazah kalau akak baca, Ustazah tegur banyak, contohlah ni contoh. Tapi ada seorang student tu Ustazah tak tegur banyak. Kadang-kadang dalam satu-satu bacaan dia, bila dah dia banyak kali mengulang kesilapan yang sama tu, saya tak tegur banyak sangat lah. Lebih-lebih lagi pada contoh hukum dengung. Kita dah bagi tahu dah dekat dia, contoh nun sabdu, mim sabdu mesti dengung 2 harakat, gunnah. Tapi bila setiap kali dia baca je, mesti dia akan kurang dengung. Nanti dalam satu sesi tu saya akan menegur lah dulu. Tapi dia akan ulang benda yang sama kan. Saya tak tegur lah. Tapi untuk next kelas nanti saya akan sebut lagi. Macam tu. Bukanlah maksud saya kita nak ringan-ringan kan, tidak. Tapi dia kategori khafi kan.
Okay. Tapi dalam proses belajar jugalah, bukanlah kata kita dah dengar macam saya selalu akan cadangkan lah. Bila kita dah boleh nilai seseorang tu baca macam mana, kita tak adalah cakap kat dia tu baca tak bagus kan. Cuma kita minta dia cari guru belajar, perbaiki bacaan. Bukan tak pandai perbaiki bacaan kita. Itulah Okay. kurang. Alright, okay. Terima kasih Zah. Okay. Ustaz, Ya. saya cakap tadi pasal orang kan. Saya cakap saya tegur tau. Tegur je. Kat sini saya hentam je tak adalah. Tegur je insya-Allah. Mana yang boleh. Dia Tak, kalau sebab saya memang betul-betul nak belajar kan. So macam rugi lah kalau tak tegur kan. betul lah tu. Terima kasih Ustaz. Ni yang sama yang saya masukkan macam yelah kita manusia kadang-kadang tak tentu kan Fiza, ada setengah orang yang dia boleh ditegur, ada setengah orang yang cikgu jadi takut nak tegur. Faham tak maksud saya? Faham kan? InsyaAllah kelas hari Jumaat semua okey. Barakah hari Jumaat ni sebab tu dia okey. Okey. Jadi memang saya suka untuk mengingatkan bahagian makhraj dengan sifat ni yang memang kena ditekankan betul-betul. Sebab masa saya belajar dulu, bila ustazah saya ataupun syekh-syekh tu mengingatkan bahagian makhraj dan sifat ni, memang kita sangat takut lah bila kita tertukar huruf tu, macam-macam dia punya maksud tu sampai. Yang tak terfikir dek kita pun keluar. Contoh macam huda kan. Huda ni kan petunjuk kan. Cuma ejaan dia, saya nak share tulisan tapi saya pakai mouse. Pakai mouse tak pandai. Nanti dia jadi macam tulisan. Budak satu tulis pun lawa. Saya contoh je saya tengok kalau jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok jadi wow. Ni dal bukan wow. Ada lubang lah. Okey. Biasa tengok kan perkataan ni kan. Lepas tu dia ada hudan. Baris dua di atas macam ni. Apa maksud hudan? Kita dah biasa baca dah ni. Hudan lil muttaqin, surah Al-Baqarah kan. Tapi kalau kita baca terpanjang, ni contoh lah. Na'udzubillah lah, kita bukan sengaja selalu kan, kita dalam proses belajar. Huda. Ni. Huda. Lebih kurang je kan. Cuma tambah waw je, panjang. Dia akan jadi maksud Yahudi. Nampak tak? Takut kan kita? Wahai katalah macam lah, baca panjang pendek pun nak kena betulkan. Kena betulkan. Maknanya ada waw ni dia jadi hukum lain. Tak ada waw ni dia jadi hukum lain pula. Dia jadi maksud lain. Dari segi hukum ni, ni mat lah. Yang ni tak ada mat. Tapi rupanya dia melibatkan makna. Okay. Ada satu surah dalam surah apa tu? La a'budu ma ta'budun. Surah apa? Al-Kafirun kan? Tu pun kena hati-hati. La a'budu tu aku tak sembah apa yang kamu sembah kan maksud dia. Tapi kalau kita baca la a'budu, sungguhnya aku sembah apa yang kamu sembah. Maknanya kita ikut macam orang kafir sembah. Na'udzubillah, takutlah kita itu pegangan kita kan. Tak naklah jadi sama macam tu. Itu kesilapan dari sudut ada mat ataupun tak ada mat. Bayangkan pertambahan huruf ataupun tidak ada pertambahan huruf. Okey. Baik. Okey. Jadi untuk yang tajuk hari ni ya. Tadi yang Ustazah cakap la a'budu tu kan? La a'budu tu yang betulnya lah. Jangan la a'budu. Apa kalau macam macam ni sebab Ustazah dah beritahu, kalau orang yang tak tahu macam mana? Hukum. Macam saya cakap tadi, kalau orang tak tahu maksud dia tu berubah, itu yang kalau boleh baca Quran ada orang semak. Betulkan panjang pendek dia, betulkan tebal nipis dia, betulkan huruf tu betul-betul ikut sifat dan makhraj dia. Kena ada guru, Fiza. Sebab macam itu kan macam surah macam yang lazim jugalah kan untuk baca dalam. Betul. Tapi kan. Rasa macam bila lagi belajar lagi macam berat jugalah. Saya takut salah. Sebab tu belajar ni kena istiqamah sebab banyak. InsyaAllah. Tapi janganlah disebabkan saya cakap ni Fiza jadi macam takut pula nak belajar. Tak takut belajar tapi takut salah. Memang salah. macam Bagus kita ada rasa takut salah. Bila kita rasa takut salah tu, kita akan hati-hati baca. Kalau orang yang jenis tak takut salah pun lantaklah situ, dia tak hati-hati baca. Dia akan janji baca je. Saya ada
pengalaman lah saya mengajar. Ada saya punya student, dia nak khatam cepat. Saya kata dengung-dengung kenapa tinggal? Nanti lambat khatam. Saya nak cakap macam mana? Saya dah tegur. Tu kalau tak tegur tu lain lah kan. Dosa saya tanggung. Ni bila saya dah tegur ni, maknanya pandai-pandai lah dia fikir kan. Bukannya suka-suka kita nak menegur Okey, baik. Sama jugalah di pihak saya pun macam itu. Walaupun saya ni berkongsi ilmu, mengajar, kalau ada salah, kita kadang-kadang tak perasan. Bukan kita perasan ada silap pun kena tegur juga ustazah dia. Biar je ustazah tak boleh lah. Okey. Alright, Terima kasih. habis. Okey, sama. Okey, habis untuk pelajaran 4. So nanti kita akan sambung lagi pelajaran 5. Yang depan-depan ni insya-Allah sekejap je. Nanti terus kita masuk pada hukum tajwid. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Stop recording.